Kan? Kenalah update. Okay Amira, ada 5 formation of agency. Apa dia? Apa tu? Satu, by express appointment. Ya. Kedua, by implied appointment. Ya, 3. Ketiga, by ratification. Ya, 4. By necessity. And lastly is by the doctrine. Okay, very good. Thank you Amira. Soalan paling senang sebenarnya. Okay, Imran Nazmi. Imran? Ya. Masih baik, cepat. Kuatkan suara awak sikit, dekatkan dengan mikrofon. Okay Imran, express ada 2 cara, senang kan? Orally and writing. Imply ada 3. Apa dia Imran? Implied from the circumstances of the case or habit. Okay, Implied, conduct and circumstances of the case. Second. Implied from the relationship of husband and wife. Okay, lastly, implied from? Implied by the partnership. Okay, thank you Imran. Alright, Nur Atira. Nur Atira. Nur Atira Norizan. Nur Atira Norizan. Yes, madam. Jangan lambat. Hampir-hampir saya nak suruh buka kamera semua orang. Okay, ada 5 situation husband boleh rebut the implied authority of the wife. 2 apa, 1 apa Atira? Tak. Okay, siapa nak bantu? Saya madam. Saya, madam. Okay, very good. Ramai boleh bantu. Kenapa Atira? Majority boleh bantu, maksudnya diorang fokus kelas malam. Kenapa Atira ambil masa? Okay, Siti Anira. Silakan Anira. 2 apa, 1 apa? 2 tegah, 2 cukup, 1 tidak munasabah. Very good. Kan senang Atira. Kenapa tak boleh Atira? Kan? Okay, 2 tegah. Okay, sebab you boleh jawab dengan laju. Ramai nak jawab kan. Muhammad Akmal pun nak cuba jawab. Zakwan nak cuba jawab. You all buat je. Tunjuk nak menjawab. At least saya tahu. Sorry, dia tertekan mic. Ha? Tertekan mic, tertekan. Oh ya ke? Oh bukan nak jawab pun. Ingat baru nak puji tadi. Okay, so kita ada 2 tegah. Tegah siapa? Pertama tegah isteri. Yang kedua tegah Supplier. tegah third party atau supplier. Okay, 2 cukup. Apa yang 2 cukup tu? Cukup keperluan. Cukup goods. Supply sufficient goods. Second, cukup sufficient allowance. Okay. Yang 1 tak munasabah tu adalah kontrak tu tak munasabah relate to the income of the husband. Okay. Alright, tu 5 situation husband will rebut of the implied authority of the wife lah. Okay, seterusnya untuk creation of agency by necessity ada 2 situation, ada 4 condition, ada 3 effect. Siapa nak volunteer jawab? Apakah 2 situation tu? Saya. Okay, very good Zakwan. Okay, 2 situation tu apa Zakwan? Situation first, when a wife is deserted or is justified in leaving her husband and has no means of support. Okay, yang kedua. Second, when a person is entrusted with another person's property and benda tu jadi necessary for him due to the situation being an emergency. Semalam Zakwan juga yang baca ke? Tak silap saya? Semalam Ideal, madam. Ideal yang baca 2 situation tu ya. Okay, bagus Zakwan, hari ni aktif. So kita cari Ideal. Ideal, baca 4 condition tu Ideal. There must be a real and actual emergency. The Yeah. agent was instructed with the principal property or goods. Okay. It is impossible for the agent to get the principal instruction at that time. Okay. The agent of necessity has acted in good faith. Okay, mnemonic dia ada tak saya share apa dia? Fire. Very good. Itu tunjuk bukti awak fokus ataupun mungkin awak catat. Okay, kalau tak fokus tak catat memang tak boleh jawab sepantas itu. So tahniah. Okay, Ain Batrisha. Yes, madam. Okay, Ain Batrisha. Kita ada 2 kes kan? Kes yang agent boleh claim additional cost yang dia dah keluarkan. Apa nama kes tu? Saya bagi keyword kuda. Apa nama kes tu? Great Northern Railway. Ya. Kalau kes yang dia gagal untuk claim tu pula?
Tomato. Oh, okay, sekejap. Tengok tu, tak faham lah tu. Okay, kelas, apa dia? Cepat, Ain lambat. Apa dia kelas? Springer versus Great Western Railway. Yes, Railway. nampak tak ramai yang fokus akan jawab dengan segera. Tak susah pun kan? Springer case dia fulfill 3 daripada 4, tapi bila one of the condition not fulfill, dia bukan agent yang valid sebagai agent by necessity. Malangnya walaupun dengan niat yang baik, dia tetap kena bayar ganti rugi kepada prinsipal, sebab salah satu duty agent during emergency, dia mesti communicate with the principal to get instruction until and unless it is impossible, okay, for agent to communicate with the principal. Barulah agent boleh use his own discretion. Okay, alright. So very good. Ada lebih daripada 2 yang cuba nak jawab tu. Bagus, itu adalah contoh dan bukti you memang prepare. Okay, prepare, fokus fokus. Yang ketiga lah 3 efek. Kita minta Nurhani Nabila. Apa 3 efek tu, Hani? Nurhani Nabila Muhammad. Apakah 3 efek agency by necessity? Hani, kenapa lambat Hani? Kenapa masih lambat? Madam. Ya, Madam. Kenapa lambat Hani? Saya tak nak ada banyak tamak Nina paling lama 1 saat. Apa 3 efek tu Hani? The agent will be protected from any claim of the principal. Yang kedua, the agent will be entitled to claim whatever additional cost for his effort to protect and to preserve the safety and interest of the principal. Yang ketiga, a contract exists between the principal and the third party. Okay, very good. Nasib baik sempat tengok ya. Okay, itu adalah 3 daripada 5 formation of agency. So selepas ni, okay, siapa sebenarnya dah baca dah ratification, formation agency by ratification? Okay, thank you Hani. So dia sekat-sekat. Apa dia? Apa dia you all? Ada 2 situation, ada 9 condition dan ada 2 effect dalam creation of agency by ratification. Okay, siapa nak cuba bagi tahu kelas apa dia 2 situation agency by ratification? Anyone? Takkan tak baca lagi. Okay, Mustaqim. Okay, apa dia Mustaqim yang pertama? Okay, yang pertama, when an agent who was expressly appointed by the principal has exceeded his given authority. Second, when a person who has no authority to act for the principal has acted as if he has the authority to act on behalf of the principal. Okay. Ada ayat sambung ni kan? Again, Mustaqim, sekali lagi suara awak jauh untuk saya dengar. Baca pada awal dia. Okay, when an agent who was expressly appointed by the principal has exceeded his given authority, or when a person who has no authority to on behalf of the principal. Okay, itu adalah situation yang mencetus creation agency by necessity. Tapi ratification tu berlaku bila? Apabila principal apa baru berlaku creation agency by necessity? Apabila apa? When the agent who has exceeded his given authority. No, exceeded tu situation. Exceeded ataupun has no authority tapi acted as if his authority, tapi bagaimana berlakunya ratification tu? When the principal approve. Yes, when the principal approve. Okay, the exceed authority by the agent baru berlaku ratification. Alright, so actually bila agent exceed authority, principal has 2 choice. Dia boleh reject, dia boleh refuse, sebab tak suruh kan, pandai-pandai buat exceed authority, melebihi daripada kuasa yang diberikan, dan dia tak ada kuasa, pandai-pandai je dia bertindak macam ada kuasa. So principal memang ada option either to reject atau refuse or accept. So the moment principal accept, okay, exceed authority by the agent tu, baru berlaku creation urgency by ratification. Okay, faham kan? Clear tak? Ya, Madam. Very good. Okay, very good. Dengan suara tu bagus lah tu. So that is why if any of the above situation occurred, the principal has choice either to reject or accept.
So the contract which had been made on his behalf, the principal has the right to reject as he never gives the authority to act on his behalf. If this is the case, the agent or the person is personally liable for the contract. Nasib lah kalau you pandai-pandai exit, principal reject, you sebenarnya breach duty. Okay, on the other hand, if the principal accepts and confirms the contract, this means that he ratifies the act or the contract. As a result, agency by ratification is created and the principal is bound by the contract with the third party. Ingatlah dua situation tu. Nabil, daripada tadi awak kejap-kejap terkeluar, bila termasuk nak pergi toilet pula. Nabil. Nanti lepas habis balik toilet, bagi tahu madam saya dah sudah. Nanti saya soal awak pula. Nabil. Okay. Alright. Aidil pun nak pergi toilet juga. Ramai sangat pula nak pergi toilet. Cepat-cepat. Dah sudah pergi toilet, update juga. Madam saya dah ada di sini. Okay. Alright. So kita tengok dekat slide ni. Nampak tak slide yang saya share? Nampak. Okay, Nampak. very good. Bagus. So effect, if the principal ratify the exit ataupun with the authority of the agent, okay, dia punya effect adalah there is ratification by the principal bound by the contract who has no authority but acted as if he has authority, and the principal is bound by the contract retrospectively. You pernah dengar Radio Sinar tak? Suka tak dengar Radio Sinar? Okay, orang panggil Radio Sinar tu radio retro. Retro tu maksudnya lagu-lagu lama. So kat sini retrospectively merujuk kepada contoh. Katalah Mustaqim ejen saya lantik dia 1 hari bulan 1, 2002. So saya dah bagi dah apa scope authority dia. 1 hari bulan 5 dia exit authority. So saya ratify 1 hari bulan 5 act yang Mustaqim buat. So court kata effect dia bukan mengikat pada tarikh Mustaqim exit authority dan saya ratify tapi dia bermula daripada mula-mula kontrak dibuat. Maksudnya retrospectively tu tarikh effect ataupun bound parties to the contract adalah pada awal-awal kontrak itu dibuat. Okay, bukan pada tarikh principal ratify. Itu sebab dia kata the principal is bound by the contract retrospectively. So contract is effective from the date when the original contract is made. Okay, itu effect lah. Dia terangkan effect awal-awal lagi. So jom kita tengok dia punya ratification condition. Nampak tu ada 9 condition of ratification. So ada 9, maksudnya bayangkan kalaulah tiba-tiba you repeat paper law, soalan dia tentang ratification. Banyak tu nak ingat 9 kan. Tapi dalam soalan ratification biasanya dia akan pilih salah satu condition sebagai problematic question. Tapi kalau essay, you kena terang juga all the condition. Kalau dia tak sebut berapa condition, you kena terang semua. Kalau dia sebut only 5 condition, sebutlah 5. Kalau necessity, soalan exam problematic, you memang kena ingat all the 4 conditions. Okay, dia datang sekaligus. Kalau ratification ni, soalan boleh, contohnya dia tanya situation untuk condition ketiga sahaja atau condition keempat saja, macam tu. Okay, so you boleh apply dan juga refer cases berkaitan dengan which condition yang ditanyalah. Alright, so jom kita tengok apakah condition-condition tersebut. Ada 9, you all boleh nampak ke? Boleh nampak tak? InsyaAllah. Tak. Tak nampak? Kurang jelas. Tapi kalau tak nampak, saya tak boleh nak besarkan. Tapi kalau tak nampak, boleh tengok dekat nota jugalah. Dah besar kan dah ni? Nampak tak? Nampak medium. Okay, you double check, saya try warnakan dia. Boleh ke edit kat sini? Dia ambil masa sikit pula. Okay, yang pertama, the contract done by the agent was unauthorized. Okay, unauthorized ni adalah without authority atau exit authority lah. Okay, itu maksud unauthorized. Right. And then
Yang kedua, nanti case you all boleh baca, fahamkan sendiri. Kalau ada yang tak clear, you all boleh tanya saya lah anytime. Bila saya, you all nampak warna yang berbeza juga bila saya edit di sini sekarang. Allah. You nampak warna merah ke sekarang? Merah. Okay, alhamdulillah. Merah. Okay, very good. Okay ya. Jadi kita pergi satu persatu. Okay, so the contract done by the agent was unauthorized. Unauthorized tu maksudnya katalah Mustaqim tu tadi, first dia nak jadi agent by necessity dan saya nak rectify, pertama mestilah Mustaqim acted exceed authority dulu and then atau acted with the authority. Saya rectify, kan? So perkara yang mesti tercetus memang unauthorized. Sebab kalau authorized memang tak adalah wujud ratification nak sah-sahkan ke tidak, kan? So kita nak bezakan lah, ia adalah ratification ke bukan, first kita tengok dia exceed authority tak. Okay, kalau necessity tu memang kadang dia bertindak di luar arahan tapi dia ada cerita entrusted with the principal's property. Okay, alright. So yang kedua condition dia ialah unauthorized act must be one which is recognized by law. Maksudnya walaupun unauthorized, maksudnya Mustaqim yang sebagai agent saya dia exceed authority ataupun dia tak ada authority, acted as if he has authority. Saya nak rectify. Kalau saya rectify benda yang salah di undang-undang yang Mustaqim buat sebagai agent, takkan sah dan tidak akan diterima oleh undang-undang. Saya nak rectify mesti benda tu authorized, legal. Okay, legal. Contoh kalau Mustaqim dia forge signature saya. Dia tiru tanda tangan saya, benda tu tipu kan? Tapi niat dia kata tunggu saya lambat, whatever lah reason dia. And then dia forge signature kerjakan lebih cepat. Tapi benda tu salah sebab dia adalah forgery, penipuan. So kalau saya rectify sebab ada advantage kepada saya sekalipun, tapi bila dia against the law, undang-undang tidak akan terima ratification saya. So kontrak yang dibuat dengan third party tidak akan diterima undang-undang jugalah. Okay, itulah contoh dalam kes Brook and Hook. Brook and Hook yang mana agent forge signature, principal nak rectify, tak boleh. Okay, kalau dia rectify pun tak sah dari sisi undang-undang sebab memang undang-undang dah kata tak boleh dan tidak bolehlah disahkan oleh principal. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, the agent must have acted expressly as an agent to the principal at the time of contract. He must not contract in his own name and must allow third party to believe he is the principal. Sebab tak semua agent ni bila berurusan dengan third party tahu dia adalah agent. Ada agent yang berurusan dengan third party ingat dia adalah orang yang deal directly. Memang ada situation tu berlaku begitu dalam beberapa banyak transaction contract atau business atau commercial matters. So untuk rectify, principal nak rectify apa agent buat, exceed authority ni atau without authority ni, dia kena pastikan bukan situation si third party ni tak tahu pun dia adalah agent. Dia tak boleh ketika kontrak itu dibuat oleh agent dengan third party, third party tak tahu pun sebenarnya dia adalah agent. Okay. So itu salah satulah condition dia. Kalau waktu kes Kelly and Maxted tu you all boleh faham lah. Okay, yang keempat, when the contract was made, the principal must actually be in existence. Okay, bila kontrak dibuat ataupun kontrak itu di-ratify, principal mesti dah wujud lah. Okay, principal tu mesti dah wujud. Maksudnya ada satu, kalau manusia tu memang diwujudkan tak jadi isu, tapi biasanya company dia macam ni. Katalah Mustaqim, Aidil dan juga Ilham ada tak? Ilham ada, Ilham kata dia ada urusan tapi nak cuba join. Adakah Ilham dapat join sekarang? Tak ada lagi lah tu. Okey, tapi dia ada update lah. Okey, Mustaqim, Aidil dan Zakwan. Okey, mereka nak tubuh company So nak tubuh company ni ada proses dan prosedur. Okay, ada proses dan prosedur lah. Ada step-step dia, ada documentation kena submit. Okay, ada SOP kena follow. So dalam proses dia nak tubuhkan company tu, belum tubuh lagi contohnya, belum finalize, belum formal lagi company yang mereka plan nak tubuhkan tu, nak register semua.
tiba-tiba dia kata principal tu adalah company kan. Principal tu ratify agent tu punya transaction. So bila mahkamah tengok company ni belum lagi ditubuhkan pada tarikh company tu ratify macam tu. Okay, itu rujuk kepada company lah. Kalau manusia, kalau dia buat kontrak masa tu memang dah dihidupkan. Tapi kalau company ni dia manusia yang tak bernyawa atau kita panggil artificial person lah. Dia macam you all akan belajar nanti, you all tak belajar secara detail masa part 4 berbanding accounting student dia akan belajar detail company, tapi you akan belajar juga company topik yang last sekali. Okay, maksudnya company ni nak ditubuh, dia kena ada proses dan prosedur. Selagi belum finalize, belum dapat sertifikat penubuhan company tu, dia dianggap tidak wujud lagi. So kalaulah dia ratify waktu company tu belum finalize atau formal diwujudkan, maka ratification tak salah kan? Simple as that lah. Okay, so seterusnya, the principal must have contractual capacity at the time when the contract is made and at the time of ratification. Kan macam saya berkontrak dengan Mustaqim 1 hari bulan 5. Okay, ratification saya, 1 hari bulan 1. Kontrak dibuat. And then, bila nak ratify 1 bulan 5. Okay, so ketika 1 bulan 1 dengan 1 bulan 5, prinsipal tu mesti ada contractual capacity lah. Tak boleh lah masa 1 bulan 1 ada contractual capacity. Tapi masa dia nak ratify, dia dah tak ada contractual capacity. Tak boleh. So dia kena ada contractual capacity untuk dua-dua situation. Masa kontrak dibuat dan pada masa dia ratify. Okay? And then yang ke-6, the principal must have full knowledge of all material facts at the time of ratification. Maksudnya principal ni bila dia nak ratify, dia kena tahu maklumat sepenuhnya tentang perkara penting apa yang dia ratify. Tak bolehlah ejen minta ratify tapi rupanya ada benda yang principal tak tahu. Penting pula tu. Jadi kalaulah principal dah ratify, later on dia tahu ada benda yang dia tak tahu dan ratification itu juga tidak valid. Alright. Okay, seterusnya. Dia boleh bacalah kes-kes tu ya. Kes Marsh and Joseph tu. Okay, yang ketujuh. The principal must ratify the whole act or contract. He cannot accept only part of contract. So principal ni nak ratify, dia pilih-pilih pula. Dia kena ratify the whole act, the whole part of contract. Tak boleh partly only. Itu syarat nak ratify lah. Bagaimana ratification tu boleh jadi valid lah. Okay, seterusnya. The ratification must be made within reasonable time. So nak ratify pun kena dalam tempoh yang munasabah. Okay, ada satu kes tu ada satu kes tu yang mana ejen ni dia exit authority lah atau active with the authority yang mana principal tak suruh pun dia insuredkan business atau property tersebut. Tapi si ejen ni insurancekanlah property tersebut. So principal ni tak ratify pun, memanglah exit authority kan, so dia tak ratify. So bila dia tak ratify, tak lama lepas tu berlaku kebakaran. So masa dah berlaku kebakaran, barulah dia nak ratify apa yang ejen tu buat, exit authority atau with authority tu. So mahkamah kata ejen principal tak ratify within reasonable time pun tak boleh menjadi ratification yang valid lah. Okay, alright. Seterusnya last sekali, ratification must injure or affect the interest of third person. So ratification tu tak boleh lah walaupun mungkin memberi manfaat kepada principal. Tetapi kalau third person atau third party affected terjejas, so mahkamah pun tak akan allow that ratification made by the principal. Kan? Simple as that lah. Alright, so nampak tak ada 9 kan? Okay, saya bagi homework untuk you all buat mnemonic ke-99 ni. Okay, nanti waktu ada time saya bagi untuk you all buat. Nanti you all buat ya. Okay, saya akan bagi masa lah, bukan sekarang. Cuba buat. Saya nak tengok what word that actually you choose as your mnemonic. Okay, suka-sukalah kan. So suka yang membantu sebenarnya. Especially kalau you exam dekat Dewan Exam. Itu membantulah. Yang sekarang ni exam you all boleh tengok kan ada 9 ni apa. Tapi buat je, kita buat aktiviti. Best seronok. Okay.
So dah settle dah dekat creation agency by ratification. Okay, last one untuk doctrine of estoppel Okay, doctrine of estoppel ni saya ringkaskan sajalah. Okay, so kita lagi duties pula. Okay, estoppel ni adalah daripada perkataan stop. Stop. Maksudnya, contohnya saya lantik Aidil jadi ejen saya kan. Biasanya doctrine of estoppel ni saya yang disekat oleh undang-undang untuk menafikan authority agent. Sebab apa? Sebabnya ada punca dari saya. Ada punca daripada saya lah kenapa saya tak boleh nak stop authority agent dan tak mahu proceed dengan transaksi yang agent buat. Sebab yang pertama, when the principal himself induces the third party to believe that a person has an authority to act for him. Maksudnya contoh mudah lah, saya bawa Aidil pergi kedai elektrik. So salah satu sebagai ejen ni tu one of dia punya task lah. Saya dah bagi tahu dah dalam kontrak agensi dengan Aidil tu, you jangan beli lebih daripada 3,000. Tapi kebetulan masa Aidil berurusan dengan third party, saya ada sekali. Saya pun datang kat kedai tu. So Aidil beli item lebih 3,000, 5,000. Okay. So si third party tahu yang saya adalah principal kepada Aidil. Jadinya that third party tu acong lah kata kan. Dia nampak saya ada kat situ dan dia nampak saya nampak item yang Aidil pilih. Okay. So jual beli transaction pun berlaku. Bila third party minta bayaran dari saya RM5,000, saya kata saya tak nak bertanggungjawab. Sebab saya punya authority yang saya beri kepada Aidil lah 3,000. So saya tak nak bertanggungjawab. So mahkamah kata situation tu boleh menyebabkan third party percaya yang Aidil bertindak dengan authority lah sebab saya tak sekat. Saya tak halang pun Aidil membuat transaksi lebih daripada 3,000 ketika kejadian tersebut. Itu contoh. Contoh yang mana kontrak akan mengikat third party dan principal dalam keadaan third party dalam situasi tersebut dia yakin dan percaya that agent has authority. Itu salah satu contoh lah. Yang kedua, when the principal doesn't inform to the third party that his agent has no authority. Yang kedua macam ni, saya lantik Aidil jadi agent. So dah tamat dah. Saya dah tamatkan dia dah. Minggu lepas dah tamat. Tapi saya tak bagi tahu pun semua third party yang Aidil ni bukan ejen saya lagi. Okay, menyebabkan third party berurusan lagi dengan ejen saya tu kan. Ejen ni kadang-kadang dalam bentuk company kan. So bila principal tak war-warkan, okay, tak announce ataupun tak memaklumkan yang ejen dilantik selama 10 tahun sebelum tu telah tamat, so undang-undang tidak akan membenarkan penafian kontrak yang dibuat third party dengan principal. Sebab principal sendiri yang tidak inform third party yang agent tu dah tak ada authority. Okay. So settle dah dekat doctrine of estoppel, dekat all the creation of agency by necessity pula. Creation of agency dah settle dah 5-5. Okay. Alright. So clear semua orang? Clear. Ya, madam. Alright. Ya, madam. Alhamdulillah. Okay, so kalau dah clear, you all, saya bagi 5 minit untuk you all baca duties pula. Kita skip terus kepada duty principal kepada duty agent kepada principal. So dekat manual tu, you terus pergi dekat page duties. Okay, duties agent kepada principal. You skip all the other topic tu. Okay, pergi dekat duties agent kepada principal. Okay. So 5 minit dari sekarang. So siapa yang belum pergi toilet bertahan tadi kan nak dengar Madam explain. So you boleh gunakan masa ni untuk pergi toilet, untuk minum air, untuk regang-regang otot. Okay, bagi yang dah okay, you all boleh baca. Ada 9 duties. So sementara tu you all boleh cuba, you all kena juga create mnemonic lah untuk 9 tu. Nanti homework. Okay, buat 9 mnemonic, 9 duties mnemonic. Dan juga kalau awak tengok ada 3 duties yang ada penerangan lebih banyak yang juga perlu mnemonic untuk bantu kita mudah ingat. Nanti saya share mnemonic yang senang nak ingat antara yang your super senior ada buat lah. Okay, so 5 minit dari sekarang. Yang okay, yang dah settle semua boleh baca duties agent kepada principal ada 9. At least you cari makna dia.
Alright. Semua dah ada ke? Raise hand everyone. Raise hand. Dah ada ke semua orang? Okay, bagus. Okay. Alright, kita tengok duties of agent to his principal. Duties of agent to his principal. Okay, very good. Okay, so the duties of agent are governed by section 164 until section 178 of the Contract Act 1950. So the first duties is to obey the principal's instruction. Okay, what the meaning of obey, class? Apa maksud obey? Dengar arahan. Patuh. Okay. Patuh agent kena patuh arahan principal. Kalau dia tak patuh apa yang principal arahkan, maka dia dah breach duty. Boleh minta ganti rugi. Principal boleh claim remedies lah atau ganti rugi. Tetapi ada tak situation agent boleh tak patuh you all? Ada tak situation? Ada. Okay, apa contohnya? Bila principal suruh buat benda yang illegal. Yes, very good. Dalam undang-undang sama je. Kita diminta taat kepada ibu ayah, taat kepada pemerintah, taat kepada suami kan. Tapi adakah salah kalau kita tak taat kepada suami kita yang beri arahan untuk jangan tutup aurat? Boleh tak kita tak patuh arahan tersebut? Boleh. Tak boleh. Boleh lah. Sebab perintah Allah tu yang nombor satu. Kan? Apa yang Allah suruh tu yang kita kena patuh. So kalau husband kita buat satu rules yang langgar undang-undang Allah, kalau kita patuh tak berdosa lah, tak jatuh salah. Kan? So kalau undang-undang dunia ni, apa yang termaktub dalam akta lah. So kalau apa yang principal suruh tu against the law, undang-undang Malaysia lah kan, undang-undang yang manusia buat, akta-akta yang ada, kita boleh engkar, dan kalau kita didakwa for breach of contract pun, atau breach of duty, of course mahkamah akan kata apa yang principal suruh adalah illegal. So tak wajib untuk kita patuh. Okay, itu je situation lah. Okay, itu je situation yang principal agent boleh against ataupun not obey the principal instruction. Tetapi kalau benda tu within the law, recognized by the law, agent tak patuh. So apa-apa kerugian, agent kena bayar. Okay, contohnya dalam kes Turpin and Bilton kan, arahan daripada principal, dia inform, dia instruct agent untuk insuredkan kapal tu. Tapi agent ni tak insured, tiba-tiba kapal tu hilang. So bila hilang, siapa nak tanggung rugi? Katalah kapal tu 1 juta. Siapa yang nak bayar? Agent kena bayar. Sebab you tak obey instruction principal, dan instruction itu adalah legal. Alright, itu contoh. So jangan main-main kalau you jadi agent, pastikan instruction tu you follow. Kalau tak, bila ada kerugian, you yang kena tanggung sebagai agent. Itu yang pertama. Yang kedua, to act according to custom where instruction is not given lah. Okay, dalam situation instruction tak dinyatakan secara express. Okay, instruction tak semestinya diberi secara express. Kadang-kadang principal lantik agent tu sebab principal tahu agent ni memang boleh diharapkan. Dia tahu apa yang dia patut buat dalam kes jual beli tanah ke contohnya. Kes jual beli property contohnya. Dia tahu dah agent ni dia lantik, dia tahu apa dia patut buat. So dia taklah bagi instruction secara clear. Dan apa agent kena buat? Adakah dia buat ikut suka hati? Tidaklah. Dia kena act according to custom. Custom tu apa? Contohnya kalau dalam transaksi jual beli tanah, apa yang sepatutnya seseorang tu buat? Dia kena follow lah that standard. Okay, itu masuk according to custom. Dia tak boleh buat suka atau below the standard lah. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, to exercise care, skill and diligence. Okay, bila agent dapat tugas dan tanggungjawab, dia kena laksanakan dengan penuh berhati-hati, dengan penuh kemahiran, dengan penuh bersungguh-sungguh. Tak boleh main-main lah. Dia kena buat dengan penuh bertanggungjawab. Okay, contoh kita sebagai agent boleh dianggap breach duty di bawah section 165, bukan bila kita tak buat kerja, kita buat kerja tapi kadang-kadang kita terlepas pandang untuk update je agent, principal. Itu juga boleh dianggap sebagai breach of section 165. Contohnya kes Keppel dan Wheeler.
Okey, cuba baca kes ni Nabil. Nabil dah sudah balik toilet Nabil? Nabil, where are you? Tak ada juga. Muhammad Nabil, kenapa awak masih tidak merespon? Faiz Najmi, Faiz, cuba baca Faiz. Keppel and Wheeler. Faiz Najmi. Tak ada juga. Nak kena. Ya Allah. Ikhwan, sila baca Ikhwan. Yes, madam. Nasib baik. Respon. Dah berapa kali dah nama awak saya seru sebelum ni Okey Ikhwan, baca kes Keppel tu Ikhwan. Keppel and Wheeler. Mana buku? Buku ada ke tidak? Ada. Mana satu tu? The defendant received an offer of 6,150 from a buyer, and this offer was accepted by the plaintiff subject to contract. A few days later, the defendant received a higher offer of 6,750 for the same house made by another buyer, but he did not communicate this offer to the plaintiff. Then a written contract between the plaintiff and the first buyer was duly signed. It was held that the defendant was liable to the plaintiff for breach of duty. The plaintiff was held entitled to claim the difference between the two offers. Okay, thank you Ikhwan. Saya harap awak follow daripada awal tadi dengan penuh fokus. Ikhwan fokus ke tidak? Fokus. Berani jawab tak fokus ya? Kena soal banyak kalau fokus tu. Okay, so pastikan Ikhwan bila saya panggil terus respon itu bukti awak fokus. Okay, sekarang kita cuba lagi nama-nama yang kerap dipanggil tapi tidak respon kan kebanyakannya. Tapi kita tengok hari ni mungkin dia dah berubah dan bertaubat kan. Ahmad Baihaqi. Are you there Ahmad Baihaqi? Yes madam. Nasib baik ada. Baihaqi bangun pagi tadi pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6. Kejut. Siapa kejut? Roommate. Dia kejut untuk bangun solat ke? Kejut untuk prepare apa-apa ke? Subuh madam. Subuh dekat college ke dekat masjid? Subuh masjid bilik-bilik. Kat bilik masjid ya. Okey, jemaah ke seorang? Seorang. Roommate tu kejut dia dah solat dululah. Okay, roommate tu fakulti apa? Banking. Okey, banking belajar law juga. Part berapa tu? Part 5. Part 5. Dia dah belajar law tahu tak? Tahu. Okey, ada tanya dia tak apa-apa yang tak faham tentang apa yang dah dipelajari? Ada. Okey, antara yang you pernah tanya dia apa dia? Yang madam punya madam ada bagi kerja sebelum ni. Kerja tu test ke kerja? Kerja. Okey, tajuk apa? Yang macam mana nak jawab yang essay tu. Okey, yelah tak apa. So dia memang kerja awak untuk subuh ya Baihaqi? Yes madam. Baihaqi ni nama orang penting kan dalam sejarah Islam. Siapa yang Baihaqi ni? Baihaqi tahu tak? Tak tahu madam. Tak tahu? Okey, tak apa. Nanti cari sejarah Ahmad Baihaqi. Okey, Baihaqi daripada apa yang dibaca oleh rakan awak tadi, okey, boleh tak Baihaqi explain apa yang Baihaqi faham? Adakah dalam kes Keppel ni, ejen ni tak buat kerja dia atau apa sebenarnya yang dia dah buat menyebabkan dia dianggap breach of duty? Sekejap. Lama ke Baihaqi nak ambil masa untuk explain, nak fikir? Sekejap.
Ataupun bahagi perlukan 2 minit? Boleh juga kan? Yelah tu, offer bertuah lah tu. Okay, ada siapa nak cuba bantu Baihaqi? Anyone? Faiz Najmi tak respon. Nanti Baihaqi cakap, Madam sebut nama Faiz. Ada tak tadi? Faiz tak jalan respon kan? Faiz tak respon. Seorang lagi tadi siapa? Daniel. Daniel ada ke tidak? Ya madam. Sekejap madam. Faiz Najmi lambat. Tadi saya panggil buat apa? Tadi saya ni pergi angkat baju je sebab nak hujan. Awak kat rumah kat college? Kat college. Suka hati je awak kan. Pergi macam tu je. Cuba tengok rakan-rakan, kakak-kakak, abang-abang awak. Pergi toilet pun cakap. Awak angkat baju pun senyap. Baru nak puji Faiz hari ni. Okey Faiz Najmi, maksud nama awak apa? Bintang. Najmi Bintang, Faiz? Najmi Berjaya, Faiz Bintang. Terbalik, Najmi Balik. Bintang, Faiz Berjaya. Sorry. Makna nama awak pun saya nak kena betul ya? Sorry madam. Macam mana orang ingat nama kes? Astaghfirullahalazim, nak ambil paper ni lagi ya next semester. Tak nak madam. Cakap tak nak tapi tindakan tak seiring. Macam mana? Tak act according to custom. Lagi sekali kalau awak tak respon, dia saya panggil, saya reserve tiket ambil subjek ni sem depan. Nak Faiz? Tak nak madam. Tahu tak nak? Pergi suka-suka hati angkat baju. Tak bagi tahu saya. Lepas tu tak respon. Kena ribat that tiket. Kalau awak tak nak ambil sem depan, lepas ni jangan tak respon lagi. Okay? Alright Faiz? Boleh madam. Awak yang rugi nanti sebenarnya bila awak tak fokus. Okay, Ismail Haizal. Ismail, bantu Ismail. Apa berlaku dalam kes Keppel dan Wheeler tu? Cepat Ismail respon. Sekejap. Dikejap saya, lagi. Tak. Saya baca yang maksud dia boleh tak? Okay, kita dengar. Okay, sekarang ni Ismail nak baca maksud, dia dalam proses nak faham. So yang lain sila dengar apa yang Ismail explain, you all mesti dapat ilham. So siapa yang dapat ilham daripada apa yang Ismail explain, you all volunteer jangan buang masa. Okay, silakan Ismail. Yang Kepler tu madam kan? Ya? Yang Kepler tu kan? Yes. Saya baca dalam bahasa Melayu boleh tak? Cuba kita dengar. Yang penting awak ada usaha. Saya nak tengok usaha je. Yang lain kalau faham daripada apa yang Ismail explain, you all volunteer Jangan kita nak buang masa. Okay, silakan Ismail. Okay. Defendant dia menerima tawaran sebanyak 6,150 daripada pembeli. Dan tawaran ini diterima oleh plaintiff tertakluk pada kontrak. Lepas tu beberapa hari kemudian defendant menerima tawaran lebih tinggi iaitu sebanyak 6,750 untuk rumah yang sama yang dibuat oleh pembeli lain. Tetapi dia tidak memaklumkan tawaran ini kepada plaintiff. Lepas tu kemudian kontrak bertulis antara plaintiff dengan pembeli pertama telah ditandatangani dengan sewajarnya. Lepas tu dia percaya bahawa defendant itu bertanggungjawab kepada plaintiff kerana dia sudah melanggar tugas. Madam, saya tak faham sangat tapi saya macam translate lah. Ismail translate guna Google Translate ke apa? Google Translate separuh tu saya tahu separuh sebab saya tak tahu sangat translate dalam bahasa Ismail utara belah mana? Belah asal Kedah. Oh, Kedah. Kelas mana Ismail? Kelas D. Kelas D. Jarang dengar suara Ismail kan? Ismail try translate baru hari ni lah ya? Itulah pasal. Itulah tak tahu. Okay. Thank you Ismail. Ada tak siapa nak bantu explain apa yang Ismail dah pun orang kata interpret atau transcribe. Ada siapa tak nak explain kat mana sebenarnya breach of duty tu? Anyone? Madam. Okay Aidil, cuba Aidil. Dia breach of duty apabila agent tu dia tak communicate offer yang kedua tu.
Nampak tak? Ejen ni, thank you Aidil. Dengan jawapan yang tepat dan jitu lagi padu. Thank you Aidil, saya explainkan bagi pihak Aidil sepenuhnya. Okey, kegagalan ejen ni bukan dia tak buat kerja tau. Dia dah buat kerja dah, dia jualkan property principal. Cuma dia hanya gagal memberitahu ada offer yang lebih baik lagi daripada offer yang earlier, yang pertama. Itu juga dianggap breach of duty. Mengakibatkan ejen ni kena bayar the difference between the first and second offer. Nampak tak? Bila you jadi ejen, you kena ingat ni. Okay, betapa exercise care and diligence tu sampai that level. Sampai tahap tu. You mungkin ingat you dah buat kerja settle. Itulah mungkin dia ambil mudah. Dia rasa okay lah, I dah jumpa buyer settle. Kontrak yang dia beri kepada principal tu untuk first offer tu belum lagi finalize tu sebab ada subject to contract. Maksudnya dia boleh lagi bagi tahu kepada principal ada satu lagi yang better offer. Kan dia kena update, dia tak update. Maksudnya of course lah principal kalau tahu ada offer lebih baik, dia akan terima yang lebih baik sebab kontrak yang pertama belum finalize. That is why dalam kes ni agent tetap dianggap breach of duty dan agent diminta oleh undang-undang atau mahkamah membayar the difference between first and second offer. Bayangkan kalau you sebagai agent, first offer you dapat 500,000, second offer 550,000. Siapa nak bayar? You sebagai agent yang kena bayar dekat principal. So you kena tahu scope ataupun level atau standard duty you kalau you jadi agent. Okay, kena berhati-hati. Okay, thank you Aidil. Aidil dah banyak kali respon kan? Okay, bagus. Okay, seterusnya. Kita pergi kepada duty selanjutnya. Iaitu to render proper account when required by the principal. Apa maksud render adakah render langsir, render baju? Apa maksud render? Bagi, sediakan. Sediakan, bagi. Sediakan, serahkan. Okey, kalau dekat manual ni, nombor 5 kita adalah agent must communicate kan. Kita tak apa, kita baca yang ni dulu. Render ni serahkan bukan render langsir, render baju. Okey, render alas meja, bukan. Render ni serahkan, beri. So, agent dia kena serahkan proper account bila-bila masa principal minta. Okey, dia kena serahkan bila-bila masa principal minta. Okay, dia tak boleh lah tak ready lagi kan. Okay, kita pergi kepada yang dekat dalam manual tu. Communicate with the principal during emergency. Communicate with the principal during emergency. Okay, ini duty penting duty penting. Agent dia kena communicate during emergency. Kat mana kita nak kaitkan cerita duty ni dengan apa yang kita belajar sebelum? Siapa ingat? Siapa ingat? Kita dah belajar dah. Macam dah belajar. Kat mana kita belajar benda ni? Kita dah sentuh dah sebelum ni. Kat mana you all? To communicate with the principal during emergency. Case tomato tu. Case tomato. Iaitu di bawah formation urgency by necessity. Lambat you all nak respon. Saya baik Sofia dapat jawab. Tu sebab dalam case tomato tu, Springernya case tu, dia kena bayar ganti rugi sebab duty agent memang during emergency dia kena communicate. So you kena ingatlah, so you hanya boleh buat decision sendiri dalam kecemasan bila you boleh buktikan it is impossible for you as an agent to communicate with the principal. Okay? Alright, okay, thank you Sofia. Okay, yang keenam. Okay, dah settle yang kelima, yang keenam pula lah. Okay, yang keenam ialah agent, kalau dekat dalam manual tu, yang lengkapnya agent must act in good faith and no conflict of interest. Okay, atau dalam kata lain, agent must not let his own interest to conflict with his duty. Maksudnya kalau kita sebagai agent dapat kepentingan sama daripada transaksi yang sepatutnya principal dapat manfaat, kita ambil sama pula keuntungan tu. Ataupun kita pula dapat interest ataupun kelebihan daripada kontrak tu, kita tak layak sebenarnya. Yang kita layak adalah dapat upah dan juga gaji. Itu je hak kita untuk dapat manfaat
ataupun interest daripada kontrak kita bagi pihak prinsipal tak dibenarkan kecuali dengan izin prinsipal. Okay, contohnya ada 4 situation you all. Jumpa tak you all dalam manual tu? Jumpa. 169 ya. 169. Okey, apa kata? Siapa mengantuk dan nak cuba baca? Ada tak siapa yang mengantuk? Siti Anira ngantuk ke? Bolehlah madam. Okey, baguslah sporting. Okey Anira, baca A, B, C, D tu. Apa maksud acting in good faith and no conflict of interest? Baca Anira. A, the agent cannot become a party to the transaction with the principal. Okay. B, the agent cannot act on behalf of both parties to a transaction and one time without their consent. 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 C, the agent must disclose everything that he knows to the principal relating to all material facts of the contract. Alright. He is also not allowed to disclose his principal's secret to the other. Yes. And last, all monies and profits should be put into the principal's account. The agent cannot mix them with his own money or property. Okay, faham tak bila Anira baca 4-4 tu sekali lalu? Faham sikit lah madam. Itulah selalu siapa suruh baca hari ni? Baca sebelum baru boleh faham betul-betul. Anira duduk kolej ke duduk rumah? Duduk rumah madam. Okay, mak ayah sihat? Sihat alhamdulillah. Okay, anak nombor berapa Anira? Nombor 5. Daripada? 9. Wah, ramainya adik-beradik. Meriahlah hari raya hari tu. Boleh lah sebab semua yang dah besar so ada yang dah kahwin. Oh, tak balik kampung ke? Dia orang yang dah kahwin. Balik. Baliklah. Okay, yang sulung berapa usia? 28. Oh, dah ada anak buah lah Anira. Ya. Ibu kerja apa Anira? Ibu tak kerja, jaga anak kakak. Oh, daripada dulu ibu sendiri rumah. Tak, dulu kerja, sekarang je tak kerja sebab jaga. Ibu pencen ke? Tak. Dulu ibu kerja dekat mana? Kerja kantin dengan kedai makan. Oh, rajin tu, kudrat yang kuat tu. Ingat tu jasa ibu. Ibu guna kudrat untuk cek rezeki, kan? Ayah kerja apa? Ayah start daripada accident tu dia dah kurang sikit kerja. Oh, sebelum tu kerja apa? Kerja sendiri juga? Tak. Sebelum tu kerja security guard. Oh, sebelum tu sekarang? Sekarang masih tapi cuma dah kurang sikit lah pergerakan dia. Okay, so Anira nampak. Okay, kalau Anira adik-beradik 9, mak ayah bekerja menggunakan kudrat, Anira nampak kan keringat mereka kan dalam membesarkan anak. Betul tak Anira? Betul. So Anira ambil tanggungjawab yang besar untuk jadi anak yang bakal lahir sebagai seorang profesional yang berjaya, yang boleh harumkan nama mak ayah, yang boleh beri kebahagiaan material juga kepada mereka. Boleh ke Anira? InsyaAllah boleh madam. Adakah keadaan itu membangkitkan semangat Anira untuk jadi orang yang lebih berjaya? Sebab itulah saya bekerja. Oh, you bekerja juga at the same time. Kerja apa tu Anira? Kerja sebelum ni kerja JNT. Okay, sekarang? Sekarang tengah interview. Okay, ganggu study tak? Kelas selalu miss ke kalau kerja tu? Tak miss. Jangan miss sebab kerja malam. Okay, pastikan jangan ganggu study sebab study ni boleh bawa awak lebih jauh lah insyaAllah. Kan? Betul. Okay, kena prioritikan study. Kerja tu kena anggap sebagai niat untuk bantu family lah. Moga Allah bantu dengan keberkatan waktu yang ada. Boleh Anira? Boleh madam. Okay, ayah accident tu badannya masih lagi ada yang tak okay ke? Macam jalan susah ke? Accident motor patah kaki, patah tebu. So ayah boleh gerak dengan baik tak sekarang? Dah tak ni lah, jalannya dah tak okey macam biasalah. Okey, so dah Anira lah gitu. Oh ya, kesian dekat ayah. So pastikan Anira dalam waktu-waktu yang mak ayah masih sihat, you masih boleh dengar suara dia boleh dengar suara you. You have to do something about the happy.
Okay, contoh kalau ayah tu nampak letih, tegur ayah okey, anak air pijit kaki dia ke, kan masa yang Allah bagi tak tahu berapa lama lagi. Boleh Anira? Boleh, madam. Okay, alright. So salah satu cara untuk you jadi orang lebih berjaya, pastikan sebelum kelas saya baca Jangan last minute baca. Okay, thank you Anira. Baik, madam. Yes. Bagi faith tu, the agent cannot become a party to the transaction with the principal. Kalaulah dia jadi party to the transaction, of course dia akan ambil manfaat daripada kontrak tu. Contohnya, kita lihat terus kepada kes Armstrong and Jackson. Okay, kes Armstrong and Jackson, kita minta Syafiq baca, Syafiq. Armstrong and Jackson, Syafiq baik cuba respon. Silakan Syafiq. In Armstrong versus Jackson, the court decide that an agent cannot become a party to the contract with the principal. An agent, the defendant, had been ordered to buy share for his principal, the plaintiff. The agent sold his own share to the principal without informing the principal in advance. The court held that the agent has not acted in good faith and therefore the principal could rescind the contract. The agent cannot become a party to the transaction with the principal. Okay, faham tak? Syafiq faham tak baca kes tu tentang saham? Sikit lah. Alah, sikit mesti baru baca kan. Okay, dia become a party sebab apa? Dalam kes ni, agent ni, principal suruh dia beli saham lah. Okay, lepas tu dia belilah saham. Maksudnya, sebab principal suruh beli kan, rupanya saham yang dia beli bagi pihak principal adalah dia punya saham. Of course, bila dia jual saham dia sendiri, dia become a party transaction. Of course dia dapat commission, of course dia dapat keuntungan. Dan principal tak tahu pun benda tu. Yang principal tak tahu pun rupanya yang dia beli saham tu adalah saham agent dia sendiri. Bila you become party transaction without knowledge of the principal, itu not acted in good faith. Walaupun you rasa you tak ambil extravaganza punya untung, tapi the moment you dapat manfaat daripada kontrak yang dibuat bagi pihak principal, you dianggap not acted in good faith. Okay, faham Kena hati-hati. Maksudnya kalau you rasa you nak juga jual you punya produk whatever, you kena inform principal. Principal agree baru you boleh proceed dan keuntungan tu tidak akan menjadi masalah ataupun breach of duty. Okay, kes yang kedua. Wong Mun Wai and Wong Tam Fat. Okay, sila bacakan. Kita panggil imam-imam ni lah kan. Sila bacakan Muhammad. Kita ada tak nama Muhammad yang terpilih di sini. Muhammad Ismail dah sudah. Muhammad Ikhwan pun dah dengan suara. Muhammad Akmal pun dah sudah. Muhammad Ahnaf. Ahnaf. Silakan Ahnaf. Baca kes Wong Mun Wai. If the principal discovers that he is contracting with his own agent and the principal does not agree to it, the principal has the right under section 168 to repudiate the contract even though the agent may have acted fairly in the transaction. For example, in Wong Mun Wai and Wong Tam Fat, it was held that the defendant had breached his duty as agent to the plaintiff principal on two reasons. He sold the plaintiff's share of land below the market value. Second, he failed to inform the plaintiff that he had sold it to his wife. Okay, alright. So nampak tak dekat sini? Principal terkejut, rupa-rupanya dia berkontrak dengan ejen dia sendiri. Dia ingat ejen dia cari third party kan, tapi ejen itulah yang berurusan directly dengan principal. Dia tak setujulah. So principal ada hak untuk repudiate. Repudiate tu membatalkan kontrak lah. Sebenarnya sekalipun ejen tak ambil kelebihan lebih daripada luar biasa pun keuntungan tetap tak boleh. Itu sebab dia kata walaupun acted fairly in the transaction. Dalam kes Wong Mun Wai ni, dia dahlah jual saham tu below market price. Kalau harganya 5,000 satu unit, dia jual 3,000 below market price kan. Jadi sebenarnya dah breach duty, excess care and negligence kat situ. Yang kedua, he failed to inform the plaintiff that he had sold it to his wife.
jual dah lah murah, jual dekat isteri dia pula tu. Nampak tak betapa banyaknya kepentingan yang dia ambil dan manipulasi yang dia buat lah. So berhak prinsipal terminate kontrak tu dan minta balik wang yang telah atau membatalkan kontrak tu dan wang boleh dikembalikan lah. Okay, so tak boleh, itu contoh lah, tak boleh jadi parties to the transaction. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ejen juga tak boleh bertindak kepada dua-dua pihak, third party pun dia ejen, principal pun dia ejen. Sebab dia takkan boleh bertindak adil. Katakanlah ejen dengan principal dengan third party minta benda yang sama, bertembung, nak adili siapa kan. So tak boleh. Seboleh-bolehnya hindarilah melantik menjadi ejen kepada dua pihak yang sama dalam satu masa yang sama. Yang ketiga tu simple, iaitu ejen kena dedahkan semua yang dia tahu kepada prinsipal, semua perkara-perkara penting dalam masa yang sama. Dia tidak dibenarkan untuk mendedahkan rahsia atau maklumat sulit prinsipal kepada third party. Last sekali ialah semua duit dan keuntungan perlu dimasuk dalam principal account. Ejen tak boleh campur harta dia dengan harta prinsipal. Contoh dia dapat payment masuk dalam account dia, dalam current account dia. Of course lah dia akan dapat dividen ke interest ke dalam account dia kan. Walaupun mungkin dia tak merugikan pun duit prinsipal, tapi dia dapat interest ataupun advantage daripada transaksi tu pun dianggap sebagai no acted in good faith. Alright, so kena hati-hatilah bila you jadi agent, you faham apa maksud acted in good faith and no conflict of interest. Okay. Yang ketujuh ialah, okay, yang ni saya bantu. Alright, you all dengar je sebab kita nak cuba tamatkan sebelum 5.40. Okay, insyaAllah. Alright, boleh tak? Bersedia tak nak dengar? Dengar Okay, yang ketujuh adalah agent is under duty not to make any secret profit out of the performance of his duty. Okay, kalau Ahnaf jadi ejen saya suruh jual tanah 100,000. Ahnaf dapat cari buyer yang kaya raya, dia boleh jual tanah saya dengan harga 200,000. Ahnaf ambil 100,000 masuk poket dia. Saya tak tahu. Itu namanya secret profit. Adalah dianggap sebagai, bukan dianggap, adalah breach of duties. So secret profit means any bribe or secret commission or any financial advantage which is over and above the commission agreed under the agency contract. An agent is not allowed to receive any amount of secret profit from the third party when dealing on behalf of his principal without his knowledge. However, if the principal knows of the profit gained by the agent and the principal consents to it, it is no longer secret. Of course lah. Okay, apa yang Ahnaf boleh buat? Kalau Ahnaf dapat buyer yang sanggup bayar 200,000, of course Ahnaf kena call saya. Madam, saya dapat buyer madam dengan 200,000. Saya proceed madam. Madam, boleh tak 100,000 extra ni saya nak 50%. Contohlah. So saya happy. Okay, boleh Ahnaf? Is okay. You ambil 50%, but another 50% come to me. Okay, dia tak akan jadi secret lagi. So boleh macam tu kalau principal allow atau consent and approve. Atau satu lagi saya cakap dengan Ahnaf macam ni. Ahnaf ni, tanah ni saya nak you jual 100,000. You nak jual berapa, I tak kisah. Pastikan Ahnaf statement saya tu ada bukti, ada saksi, ada orang saksi ataupun ditandatangani lah. Ya cepat Amira. Kat sini pun dah nak hujan. Clear you all? Alright. Jangan berlaku secret profit. Kalaulah Ahnaf ambil 100,000 masuk poket tanpa pengetahuan saya, ada 5 remedy yang saya boleh claim dekat Ahnaf. Okay, principal yang agentnya breach duty. Receive secret profit. Okay, you all tulis tulis ni mnemonic yang student previous your super senior buat remedies for receive secret profit 3R DISU. 3R DISU. Nanti you create your own your group boleh create later lah. Tapi ni mudah untuk saya beri awak tips apakah remedies tersebut. 3R DISU. Okey, apa R yang pertama? Bila Ahnaf receive secret profit dan saya tak setuju secret profit Ahnaf buat tu, yang pertama R dia ialah the principal may repudiate the contract which was made on behalf by the agent with a third party. Iaitu saya boleh batalkan kontrak Ahnaf buat yang dapat 200,000 tu. Saya tak nak macam tu. Tu repudiate contract, R yang pertama. R yang kedua ialah the principal may recover the amount of secret profit. Ahnaf ambil 100,000 masuk poket, saya ambil balik 100,000 tu, saya nak 100,000 tu.
Ahnaf tak boleh ambil 100,000 tu. Okay, so recover amount of secret profit. Itu R yang kedua. R yang ketiga. Okay, the principal may refuse to pay the agent's commission or other remuneration or the commission has been paid to the agent. Contoh, saya bagi tu Ahnaf 100,000 yang you jual nanti you akan dapat 10% iaitu 10,000. Tapi sebab Ahnaf buat secret profit, saya dibenarkan oleh undang-undang untuk tidak membayar komisen itu kepada Ahnaf. Ahnaf akan hilang hak untuk dapat komisen. Okay, so dah lah dia kena bayar 100,000 tu dekat saya kan. Dan dalam masa yang sama, komisen yang sepatutnya telah dipersetujui juga, Ahnaf akan boleh dinafikan dan tidak salah di sisi undang-undang. Okay, apa D? D adalah dismiss. Saya boleh terminate Ahnaf sebagai ejen saya. Saya tak nak deal lagi dengan Ahnaf sebab dia buat secret profit kan. Last kali ialah the principal may sue both the agent and the third party who gave the bribe for the losses suffered. So saya bukan saja boleh saman Ahnaf tapi saya juga boleh saman third party yang berjual beli dengan Ahnaf. Okay, so 3 R di sue. R pertama repudiate, R kedua recover, R ketiga refuse, D dismiss, S adalah sue. Alright, so yang ke-8 agent is under duty to pay to his principal or sum received on his behalf. Ni senang. Apa-apa sahaja yang agent terima daripada third party, semua duit yang dia terima dia kena bayar kepada principal semuanya. Tapi ada dua keadaan kalau Ahnaf ni, agent saya, ada dua keadaan Ahnaf boleh retain. Pertama, gaji Ahnaf, contoh saya dah sebut ni Ahnaf tak buat apa-apa breach duty Ahnaf akan dapat 10% gaji atau komisen kan. Okey, Ahnaf bagilah 90,000. 10,000 tu dia bagi, 10,000 itu adalah komisen yang dia berhak dapat. So itu je dia boleh retain. Atau satu lagi situation, Ahnaf dalam menjalankan tanggungjawab dia, dia kena keluarkan duit dia sendiri untuk menyempurnakan tugas dia. Okay, so ada duit yang dia keluarkan, so itu pun dia boleh retain dengan syarat dalam lingkungan peruntukan undang-undang dan term and condition yang dibenarkan lah. So Ahnaf boleh dulukan duit dia, so dia boleh retain yang tu. Contoh Ahnaf guna duit dia 5,000. So 15,000 lah dia retain, selebihnya dia kena bagi principal. Okay. Okay, last kali. Last kali adalah an agent cannot delegate his authority to another person. Okay, saya lantik Ahnaf. Ahnaf pergi lantik pula adik dia untuk buat kerja yang saya suruh Ahnaf buat. Itu salah. Tak boleh delegate perkara yang telah didelegatekan kepada seseorang yang telah dipanggil ejen tanpa kebenaran prinsipal. Tetapi dalam undang-undang biasanya akan ada exception. Okay, exception. Ada 6 exception. Okay, yang ni pun you kena buat mnemonic nanti Nanti saya akan guide apa benda mnemonic yang you kena buat. Nampak tak banyak kita belajar daripada tadi. Kalau ratification punya condition 9, duties agent ada 9. Lepas tu untuk setiap satu duties ada pecahan dia. Good faith ada 4. Secret profit ada 5 remedies. Ni delegators does non-potest the negara ni ada 6 exception. Bayangkan kalau you kena ambil exam dalam Dewan Exam. Banyak tak nak ingat? Banyak you all. Walaupun you nampak susah kan tapi sini-sini you manage to do it. Okay, boleh dapat A. Ramai juga dapat A. Bila betul-betul fokus. So adalah rugi kalau SEM ni tak ada siapa yang dapat A atau tak ramai yang dapat A. So please pay attention bila saya mengajar. Okay. So ada 6 exception. Exception yang pertama, where the delegation or the authority is approved by the principal. Okay. So kalau Ahnaf dia nak delegate, dia minta izin saya benarkan. Itu tak apa. Okay, mesti dengan pengetahuan principal. Senang dalam undang-undang ni dia akan jadi exception kalau ada consent, kalau ada agreement, ada persetujuan. Tu satu. Kau boleh baca decision case tu lah Yang kedua, where it is presumed from the conduct of the parties that the agent would have power to delegate his authority to other person. Okay. Undang-undang akan presume daripada conduct. Conduct itu dilihat oleh undang-undang possible atau reasonable untuk dia delegate. Ini ruang bagaimana kita nak defend agent lah bila dia terpaksa delegate kepada orang lain dan delegate itu diharuskan oleh undang-undang dan dia tidak dianggap sebagai breach of contract. Okay, itu yang kedua from the conduct. Yang ketiga, where the custom or norm, custom, kebiasaan membenarkan delegation tu. Contoh, Ahnaf nak buat seorang tak boleh.
dia kena employ clerk atau assistant untuk bantu buat beberapa tugasan yang mungkin kurang penting lah bukan kerja yang utama lah, kerja-kerja sampingan untuk menyempurnakan tugasan dia. Itu norm ataupun custom. Seterusnya ini juga yang kelima ni, yang keempat. Yang keempat ni pun normal. Okay, normal situation yang dibenarkan oleh undang-undang bila ada kecemasan. Okay, unforeseen emergency. Contoh ahnaf sakit, ahnaf kemalangan dan dalam masa sama kena selesaikan tugasan dia kan. So of course lah sebab itu boleh mengharuskan, membenarkan dia appoint another person untuk sempurnakan tugasan tu. Justifikasi dia kemalangan beyond ahnaf ataupun agents control. You ingat untuk approve consent agreement yang nombor 1 tadi dengan kecemasan, dua situasi ni biasanya menjadi sebab yang dibenarkan oleh undang-undang untuk kita tidak dipersalahkan. Okay, sebab dua-dua tu beyond the control satu lagi ada keizinan dalam pengetahuan. Okay, yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang kelima, if the act to be done is purely ministerial or clerical, which does not involve any discretion or professional skill. Contoh ahnaf saya suruh dia, tugas dia untuk jual barang, kan, jual tanah ke, jual property ke kan. Ahnaf dia appoint orang lain untuk fotostatekan dokumen, untuk hantarkan dokumen atau apa-apa kerja yang clerical yang tak involve discretion atau professional skill, itu tak apa. Okay, kalau principal sue ahnaf for breach of duty sebab delegate, so ahnaf ada reason tugasan yang ahnaf delegate adalah tugasan tak penting. Hanya untuk menyempurnakan tugasan dengan lebih baik. So ahnaf tidak boleh disue for breach of contract. Okay, for breach of duty of agent. Yang keenam, when the nature of the agency is such that delegation of authority to another person is necessary to complete the business. Maksudnya ahnaf ni dalam jual beli tanah tak boleh tidak, ahnaf kena delegate certain task kepada orang pejabat tanah. Dia je yang ada final touch untuk settlekan transaksi tu. So kalau by nature ahnaf kena delegate, tak bolehlah principal sue ahnaf sebagai orang yang breach of duty as agent. Okay, so kalau awak tengok student saya, dia akan buat mnemonic untuk 6 exception ni ialah ada 3 C sebenarnya kat sini. So you terus ingat dalam kepala, A, approval, agree, yang pertama tu akan jadi exception. E adalah emergency kan, emergency tu biasanya akan menjadi satu ruang yang membenarkan atau justify tindakan siapa-siapa dalam parties to contract. Dan actually kita ada 3 C. Okay, C kita yang pertama adalah conduct, C yang kedua adalah custom, C yang ketiga adalah clerical. So ada satu N lah kan, senang tak cara nak ingat macam mana. N tu nature kan, C conduct, custom, clerical tu you terus ingat ada 3 C untuk exception. Approve emergency memang kita dah tahu dah. Okay. So ada acen, ada acen, whatever lah, you boleh create your own nanti untuk ingat exception ni. So untuk kalau you exam waktu dalam dewan kan, benda-benda yang mnemonic yang saya explain, cara strategi nak ingat ni membantulah. Okay, so saya harap janganlah repeat kan, kalau you repeat siaplah you. Banyak nak ingat, nampak kan kita belajar macam mana nak belajar law dengan cepat kan, boleh je saya ajar, tak payah tanya you pun. Ajar lecture share, boleh kan, tapi sejauh mana you faham menjadi concern saya lah. So kontrak agensi ni mungkin saya beri penekanan lebih sikit. Okay, selepas ni mungkin kurang sikit lah, you kena lebih memahami dan saya akan facilitate je. Okay, saya akan facilitate je, not in details lah kan. So you all kena ambil perhatian lebih sikit untuk these 2 topics. Alright, so rasanya dah penuh sangat ilmu dalam dada kan. Ada 2 minit je lagi untuk 5.40. Any question you all? Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Boleh dengar ke apa yang saya terangkan tadi? Boleh. Faham ke tidak? Boleh, faham. Okay, walaupun laju boleh tangkap Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, nanti kita akan sambung duty principal kepada agent letter ada 3. 3 ni baca sendiri nanti saya soal. 3 duty ni sama je walaupun 3. Ceritanya ialah bayar dan bayar. Ceritanya sahaja berbeza. Tapi itulah satu duty principal kepada agent. Bayar upah, tidak boleh sekat agent dari dapat bayaran
dan dia kena bayar dan ganti rugi kepada ejen atas apa yang ejen dah keluarkan. So cerita prinsipal kepada ejen, bayar. So you all kena baca sendiri Nanti saya akan touch sikit-sikit dan saya soal dulu sebelum saya explain. Saya tak akan explain details lah. Dan last kali kita akan sentuh termination. Termination ada dua. Satu act of parties, ada tiga daripada dua termination tu. Act of parties ada tiga, by operation of law ada 6. So yang 6 ni mnemonic dia paling popular Padibu. So you all tengoklah Padibu tu apa. Okay, alright. So again, anyone ada soalan nak tanya? Madam. Ya. Untuk authority of agent dengan effect ni, Madam akan explain ke atau baca sendiri? You all baca sendiri. Okay. You all boleh baca sendiri. Dia sebenarnya ada kena-mengena antara in between yang kita belajar ni lah. Dan satu lagi, dalam kekerapan soalan exam, kalau awak tengok dia kurang bertanya lah. Tapi you baca. Okay, you baca. Yang paling banyak ditanya, kalau dekat formation, dekat necessity, ratification. Alright. Dan kedua, kalau dekat duties, yang dia suka tanya dekat secret profit, dekat good faith dan juga delegators. Delegate and last sekali. Termination juga dia boleh tanya satu scope. Operation of law sahaja ke ataupun by act of parties. Okay, so saya tekankan yang lebih penting lah, yang you all kena baca sendiri. Boleh tengok past question. Sebelum-sebelum ni dia jarang tanya focusedly yang Liana tanya tu. Okay, but you have to read lah untuk knowledge, untuk knowledge dan untuk relatekan dengan tiga area yang saya touch ni. Bagus tu soalan Liana tu, maknanya dia dah tengok overview, nak cover kan, nak faham kan, nak pastikan apa yang penting untuk dia fokus untuk jawab dengan baik in final ataupun test. Okay, ada lagi nak tanya? Anyone? Tak ada. Muhammad Ikhwan? Tak ada. Ikhwan, tak ada apa nak tanya Ikhwan? Dah hilang dah Ikhwan. Tak ada. Itulah dia lupalah tu nak lower hand kan. Okay. Alright. So belajar sesuatu hari ni you all? Belajar madam. Belajar. Banyak. Okay. Kalau saya tanya, tulis kat chatbox tu, ada berapa poin penting yang you belajar pada hari ni? Rambang je. Okay, tulis dekat chatbox. Berapa poin penting yang you rasa you learn today? Okay, just tulis number je. 7, 5, 4, 3. Tulis sekarang. Dengan pantasnya. Tak tulis pun? Tengah fikir tengah kira je. Dah tulis dekat chatbox tau. Dekat WhatsApp nanti, you tulis skala kefahaman. Okay, skala kefahaman. Okay, Mustaqim orang pertama. Naham, dia cepat kira. You all mesti kata nak kira yang macam mana ya. Dia rawat je lebih berapa. Okay, wow, 9 Nabil Ashraf. Khairunisa 18. Patutlah ambil masa nak kira. Tahniah. Najmi 4 je lah angkat baju kan. Daniel nasib baik 7. Liana Awang 8. Okay, Alhamdulillah. Sofia 10. Alright. Okay. Sila tulis sementara tu saya akan sebut. Okay, apa pun penat you all macam mana pun hari ini, saya harap you all benar-benar dapat dengan penuh kefahaman apa yang saya sampaikan. Dan saya terus doakan bagi siapa yang asalnya letih tapi bermujahadah untuk faham, insya-Allah saya doakan you akan terus faham, terus skor dalam test, quiz dan juga final. Sofia Natasha 11. Okay, nanti dekat WhatsApp group, you all buat skala kefahaman skala fokus, skala kefahaman. Contohnya fokus 7, faham 8. Okay, atau fokus 5 tapi faham 6. Ada juga macam tu. Okay, alright. So saya rasa kita boleh sudahkan dulu. Kalau tak ada apa-apa soalan nak tanya. Okay, saya ada record yang tulis berapa you belajar kan, tahniah So saya doakan terbaik untuk you all.
Jangan sia-siakan 7 minggu yang berbaki ni. Kita ada cuti lagi 1 minggu lepas ni. So jangan cuti. Belajar, strategizkan macam mana nak score law dapat A. Okay, pastikan saya kalau bagi A dekat you, saya tunjuk dekat rakan-rakan saya, you memang berhak dapat A. Bukan saya bagi A tapi rakan saya tengok A, ini dapat A ni. Jangan macam tu Tapi biasanya saya takkan bagi A bagi yang tak layak. Right? Saya takkan bantu juga bagi yang tak bantu diri dia. So you all, saya pesan lagi sekali. Memang saya ambil masa lebih sikit untuk beri ilmu kepada you all. Saya harap penat you all mendengar ilmu saya. You kena bayangkan ini hadiah dari saya untuk you all. Masa saya. Sebab saya nak awak score. Okay, so janganlah pula medium. Lamanya medium. Kenapa lebih 20 minit? Saya harap you tak salah anggaplah 20 minit itu sebagai hukuman pula. Tapi anggaplah 20 minit itu sebagai hadiah dari saya. Okay, so jangan repeat. Siapa-siapa yang again ulang lagi lambat masuk, panggil tak respon, bagi saya you want me to reserve you ticket untuk jumpa next time for the same code. Okay, so jumpa lagi. Saya sayang masa depan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Doakan saya juga. Thank you, madam. Thank you, madam.